merupakan masa yang bersejarah, kerana dalam ucapan saya pada malam ini, saya tak nak bicarakan soal parti politik lawan. Saya nak bicarakan soal track record saya dari 2018 sampai ke hari ini. Saya masuk politik untuk berkhidmat, bantu dan bela masyarakat yang susah. Kerana saya bernasib baik, dibesarkan dalam keluarga yang dipenuhi dengan golongan pendidik. Ibu seorang cikgu, ayah seorang pekerja buruh, kakak pensyarah, sebelum saya berkecimpung dalam dunia politik sebagai salah seorang pensyarah juga. Apabila saya masuk ke politik, saya ingin membela rakyat dan ingin memastikan bahawa anak-anak di Malaysia dapat pembelaan yang sewajarnya. Apabila saya diangkat untuk berkhidmat dalam parlimen, saya tidak berdiam diri. Sampai ke hari ini boleh lihat track record di kalangan ahli-ahli parlimen, presiden-presiden parti, di mua track record kehadiran, penyertaan, pembahasan di parlimen dah nak 100%. Kerana di situlah saya ingin berkhidmat dan membela masyarakat anak mua. Apabila negara dilanda Covid, ramai anak-anak muda terpisah apabila mereka tidak dapat menyertai kelas kerana kelasnya dibuat atas talian. Saya sedih apabila saya turun ke kampung-kampung di Semenanti, di Parit Nawi. Ada satu keluarga saya berjumpa, ada 6 anak beranak, tetapi keluarga itu hanya ada satu saja telefon pintar yang dimiliki ayahnya. Sangat sedih sekali kerana bila ayahnya pergi ke kerja, ayahnya sanggup meninggalkan telefonnya, terputuskan keluarga supaya anaknya dapat menyertai kelas. Hari Isnin, anak sulung. Selasa, anak yang kedua. Rabu, anak ketiga. Maksudnya, anak-anak ini terpisah bukan sahaja dengan ayahnya, tetapi tidak dapat menyertai kelas. Dalam mereka datang daripada keluarga yang susah, tidak mampu untuk mengajar anaknya pergi ke kelas tuition. Tetapi kerana dilanda Covid, terpisah terus dengan pendidikan atas talian. Apabila saya lihat nasib mereka, walaupun sebagai ahli parlimen peruntukan ditolak, ditarik semula, saya tidak mengibarkan bendera putih. Saya mencari usaha sendiri. Saya dan kawan-kawan menggerakkan botak challenge. Saya tak tahu kenapa orang nak sangat tengok saya botak, tetapi orang Malaysia sanggup menyumbangkan lebih RM440,000 untuk lihat saya botak, supaya kita dapat sampaikan laptop dan tablet kepada keluarga susah di seluruh mua. Tidak cukup dengan itu. Apabila saya menjiwai sistem pendidikan negara dibesarkan oleh cikgu, RM440,000 tak cukup. Kerana saya itu di mua, ada sekurang-kurangnya 2,000 keluarga yang datang dari keluarga susah, yang tidak ada laptop, tidak ada tablet, tidak dapat menyertai kelas atas talian, perlu pinjam-meminjam telefon pintar untuk menyertai kelas. Saya buat kelas tuition atas talian. Lebih 1,000 orang menyertai. Setiap seorang menyertai bayar RM200, dapat lagi RM200,000. Ibu saya jual lasagna, makanan-makanan atas talian, untuk pastikan bahawa setiap sen dapat disumbangkan untuk beli telefon pintar, laptop dan tablet kepada anak mua. Dan akhirnya saya boleh katakan, walaupun mua terputus peruntukan dari kerajaan lebih 2 tahun, tetapi pada hari ini mua adalah kawasan parlimen yang paling banyak menerima laptop dan tablet, lebih 2,000 bagi keluarga susah di seluruh mua. Saya buat itu kerana saya nak pastikan bahawa pendidikan yang berkualiti saya dapat, anak-anak mua dapat juga. Saya tak nak melihat anak-anak mua ketinggalan ke belakang. Saya tidak ingin melihat mereka terpaksa berhijrah keluar mua untuk cari pekerjaan, kerana tidak ada pekerjaan di sini. Saya rasa kita masih ingat lagi memori visualnya. Apabila dilanda Covid, ramai keluarga-keluarga yang saya kenal, I knew them by name, kelas pertengahan,
Sebelum ni ada penjagaan kecil. Tetapi akhirnya terpaksa datang ke pusat khidmat. Ketuk pintu kata, boleh tak saya dapatkan bakul makanan? Dan saya kenal ibu ayah, pakcik-makcik ni. Kerana mereka sebelum ni kelas pertengahan. Ada pekerjaan. Ada anak-anak yang perlu dijaga. Tetapi apabila situasi sangat teruk, sampai mereka sanggup datang, ketuk pintu hanya untuk dapatkan bakul makanan, saya sadar keadaan itu sangat teruk sekali. Saya dengan tim-tim tidak berdiam diri. Kita naik turun, cari pendemo. Juallah apa sekalipun. Tetapi apa yang saya boleh katakan, sampai ke hari ini lagi sekali, walaupun peruntukan ditarik, di Parlimen MUA dalam tempoh masa 2 tahun tersebut, kita berjaya sumbangkan lebih 35,000 food basket bakul makanan bagi seluruh warga MUA. Bila orang beratur, kawan-kawan nak kata tipu, gambar-gambarnya ada. Yang halang saya nak siasat saya polis. Saya tak takut. Saya bela warga MUA. Bukan orang korup, bukan perasuah. Kamu ingat kami takut? Kami lawan kamu. Saya tak ada masa nak lawan dengan mereka. Kerana saya di sini nak bela orang MUA. Bukan nak biarkan mereka susah dan sengsara. Tak apa, biarkan. Ini biasalah taktik UMNO Barisan Nasional. Taktik UMNO BN. Bila tak boleh lawan dengan hujah, inilah cara mereka. Kepada anak-anak muda di luar sana, jangan jadi pencacai. Ini negara kita. Bela masa depan ayah pakcik-makcik kamu. Sampai bila kita nak dibeli? Sampai bila kita nak menjual maruah kita? Ini negara kita. Ini MUA. Mari kita semua berikan ucapan terima kasih kepada abang-abang polis dan sukarelawan yang banyak membantu. Kepada abang-abang polis, saya memang terhutang budi. Dalam tempoh 4 tahun saya berkhidmat, abang-abang polis memang banyak bekerja berkhidmat dengan sangat baik, menjaga dan membela warga MUA. Terima kasih abang-abang polis. Saya tak tahu mereka nak kejar siapa. Kita di sini nak berucap. Saya tak kacau pun UMNO langsung. Saya tak faham. Kawan-kawan yang boleh tengok atas talian ni pun, saya tak cakap pun nama UMNO, diorang pula panas. Orang nak kongsikan prestasi khidmat di MUA, bukan nak bincangkan soal lawan. Terima kasih. Terima kasih anak-anak muda yang bersama pada malam ini. Saya terhutang budilah kepada anak-anak MUA yang bersama pada malam ini. Tak apa, kita kurangkan suhu sedikit. Biarkan mereka. Kalau mereka nak datang berjumpa dengan saya, berdialog berkenaan isu-isu kebajikan di MUA, saya tidak ada masalah. Kerana di MUA, kawan-kawan MUA semua tahu, saya masuk politik bukan untuk membunuh karier politik lawan. Saya masuk politik bukan untuk bermusuhan, berdendam dengan UMNO Barisan Nasional pun. Apabila negara dilanda COVID, apabila ada anak-anak daripada keluarga UMNO datang minta laptop dan tablet, saya tak pernah nilai mereka mengikut sokongan parti.
Siapa susah, mereka dapat. Dan itulah yang patut kita angkat martabat rakyat di Malaysia. Kita nak bantu rakyat, jangan ikut fahaman politik, jangan ikut agama, jangan ikut bangsa. Selagi mereka susah, kita bantu. Walaupun mereka penyokong parti mana pun, tetapi saya berharap kita semua di sini, anak-anak muda, pakcik, makcik, kita didik mereka, kita bantu mereka supaya akhirnya kita dapat kembalikan mereka semula ke jalan yang benar. Nak cakap soal ugut mengugut ni, saya dah biasa dah. Dah sebati dah. Bila saja mereka tak ugut saya. Bila saya masuk politik tahun 2015, saya hilang kerja, tak boleh mengajar di universiti, di sekolah-sekolah di mana sebelum ni saya mengajar. Hilang pekerjaan sebagai seorang pegawai penyelidik. Ibu saya diugut, ayah kena ugut. Saya tak makan ugutan. Saya nak lawan bela rakyat. Bila tahun 2020 kita melalui fasa demokrasi yang sangat susah. Gerakan Sheraton, kalau nak cakap soal ugut sogokan ni, kalau saya nak makan duit rasuah sogokan, masa tu lah jawatan dah lumayan. Jawatan menteri, menteri termuda dalam parti politik kerajaan. Tetapi saya masuk politik bukan soal jawatan. Saya masuk politik bukan kerana kontrak. Di bawah kementerian saya dulu ada 2 bilion ringgit kontrak. Tanya kawan-kawan, ada dapat kontrak dari saya ke tidak? Tak ada. Mereka siasat sampai ke lubang cacing nak cari. Saya menteri pertama yang berani isytiar aset. Saya tak ada. Wang-wang sembunyi luar negara. Kaum keluarga, kroni dapat kontrak. Kerana saya nak membina Malaysia yang bermaruah, berintegriti, angkat martabat rakyat, bukan keluarga saya. Kerana ini politik nilai yang ingin kita bawa. Saya nak apabila orang lihat di MUA, mereka lihat pembangunan, mereka lihat nasib rakyat terbela. Dan apabila mereka lihat tersebut, mereka tahu bahawa nasib negara ini terletak di tangan kita semua, tidak kira agama ataupun bangsa. Kepada anak-anak muda yang berada di luar sana, ini adalah negara kita bersama. Ini bukan masa yang mudah bagi negara kita. Kerana realiti pada hari ini, 2/3 anak muda apabila ditanya, jika mereka diberikan peluang untuk meninggalkan Malaysia bekerja di luar negara, adakah mereka akan ambil peluang tersebut? 2 dari 3 anak muda kata ya. Lebih 71% anak muda juga mengatakan bahawa selepas tamat SPM, mereka tak nak lagi pergi ke institusi pengajian tinggi. Mereka ingin terus bekerja dalam sektor gig. Jadi driver Grab, naik motor Grab. Kenapa? Kerana belajar kena makan masa 7 tahun. Anak-anak di Singapura, di India, di negara-negara maju 4-5 tahun dah dapat ijazah. Di Malaysia 7 tahun. Habis ijazah, hutang pendidikan RM100,000. Gaji permulaan RM2,000. Rasa ni mereka memang minat lah ceramah malam ni. Saya nak bela masa depan mereka. Saya tak berminat pun nak bermusuhan dengan mereka. Saya sedih apabila ada anak-anak MUA sampai terpaksa mengemis daripada pencatur-pencatur elit politik supaya mereka dapat menyara hidup. Saya kesiankan mereka, bukan nak bergaduh dengan mereka. Tetapi itu realiti di Malaysia pada hari ini. Bagaimana kita ingin membina negara yang maju?
Itu bukan masa depan Malaysia saya ingin bina untuk kita semua. Bukan politik ugut-mengugut, gangsterisme, kacau bilau, nak serang musuh politik. Saya tak masuk politik kerana itu. Dan apa saya boleh jamin kepada mereka semua, menang atau kalah, walaupun kamu lawan saya akan pertahankan kamu saja seperti saya akan pertahankan ahli politik kawan saya. Kerana Malaysia yang maju adalah Malaysia di mana saya boleh memandang musuh politik saya, menghormati pendiriannya, kerana akhirnya mungkin haluan kita berbeza, tetapi Malaysia yang ingin kita bina adalah Malaysia yang sama. Angkat martabat rakyat, bela rakyat. Kamu musuh tak apa, tentang lawan hujah, bukan gunakan jalan seperti itu. Visi pendidikan kami ni sangat berbeza. Saya sedih apabila, yalah, mungkin mereka terlalu tertekan. Tadi pun saya dah kongsikan nasib anak muda di Malaysia. Gaji sangat rendah, 7 tahun nak dapat ijazah, dapat RM100,000 hutang pendidikan. Lebih baik mereka terus kerja di Uniqlo. Kerja Uniqlo gaji RM2,200 lepasan SPM. Macam mana kita nak maju? Tak apa. Biarkan. Kalau mereka ingat dengan motor mereka boleh mendiamkan kita, mereka salah. Rakyat Malaysia orang Muar berjiwa kental, betul ke tidak? Kalau mereka nak ugut, kita lawan. Tapi kita lawan guna hujah, bukan guna cara mereka, betul ke tidak? Itulah jiwa sebenar anak Muar. Kita berbudi bahasa, kita lawan guna hujah, kita bangunkan negara kita jadi negara yang maju, bangunkan Muar bersama. Jangan nak berontak mereka. Sabar. Sabar kawan-kawan, sabar. Sabar kawan-kawan. Saya tak tahulah, diorang ingat kalau ugutan macam ni kita nak mengaku kalah memang salah lah. Ibu saya steady duduk, ayah steady duduk, tak berganjak pun. Kawan-kawan pun semua duduk tak berganjak. Kalau dengan Zahid Hamidi, dengan mereka yang berkuasa pun kita tak takut, takkanlah dengan mereka kita nak takut. Tetapi abaikan, tak apa. Tadi saya dah kongsikan berkenaan situasi pendidikan, politik khidmat di Muar. Tetapi itu saja tidak mencukupi. Saya tak nak lose focus. Saya nak kongsikan tentang track record Muar. Kami niat nak lawan mereka. Dalam tempoh masa 4 tahun ini, apabila saya berjumpa dengan anak Muar, selain kebajikan pendidikan, mereka selalu kongsikan masalah infrastruktur asas di Muar. Kini kita berucap di Sungai Balang. Bawah Sungai Balang orang kata ini adalah kubu kuat UMNO. Bila gelombang PRU14 datang di Sungai Balang, mereka tetap menang dan menang selesa. Tetapi buat apa menang selesa kalau pembangunan di Sungai Balang ini dilupakan dan diabaikan? Pada tahun 2018, apabila saya diberikan peluang, saya berjumpa dengan peniaga-peniaga kecil, jumpa dengan komuniti nelayan. Mereka kongsikan kepada saya, Sadiq, kerajaan dulu dah menjanjikan lebih 10 tahun nak bina pasar yang baru supaya peniaga-peniaga dapat berniaga, komuniti nelayan ada tempat yang lebih baik. Kerana pasar sekarang dah usang. Saya lawat pasar tersebut kat Parit Jawa. Tandas, kalau pakcik-makcik ingat, dah tak boleh guna, teruk sangat tandas. Bumbung bocor, hujan je banjir, tak boleh guna. Nasib peniaga tidak terbela. 10 tahun dijanjikan. Setiap kali nak pilihan raya, kita janji akan bina pasar Parit Jawa yang baru. Selepas pilihan raya tamat, diam, tak ada. Pada tahun 2018, apabila saya diberikan mandat, saya terus berjumpa dengan komuniti ini, bawa petition mereka, suara mereka, jumpa Perdana Menteri, jumpa Menteri Ekonomi. Saya kata cukup-cukuplah bantu nasib orang luar bandar. Peniaga kecil kita takkanlah nak buat semua projek besar.
Nasib peniaga-peniaga dilupakan, diabaikan dengan begitu saja. Surat demi surat. Pada tahun 2018 itu sendiri, tak perlu tunggu 10 tahun, 4.5 juta ringgit diluluskan untuk membina Pasar Parit Jawa yang baru. 2019 bermula. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat sendiri, pada hari ini siap Pasar Parit Jawa baru yang Muar untuk orang Muar guna. Ini bukan retorik, sudah siap. Kenapa boleh siap? Kenapa tidak ada masalah? Saya bila buat proses pembangunan ni boleh tanya Pusat Khidmat, kalau ada penjawat-penjawat awam sedang melihat, abang-abang polis pun mungkin boleh semak. Saya tak ada masuk campur proses tender kontrak ni, tak ada langsung saya pandang. Kerana saya tak nak, kalau saya jadi ahli parlimen, dapat duit diturunkan kepada Pusat Khidmat, berikan dekat kroni, akhirnya lewat, rosak, susah orang Muar. Bila saya bekerja dekat kementerian dulu, walaupun mudah nak berdirikan kontrak rundingan terus, direct nego kepada kontraktor besar yang akan janjikan sumbangan yang lumayan kepada saya. Di Kementerian Belia dan Sukan, tuan-tuan dan perempuan, 2 bilion ringgit, dan nak 100% semua melalui open tender. Yang terbaik menang, rakyat menang, kos terbaik, kualiti terbaik, bukan kepada kroni. Di Muar kita lakukan benda sama. Kita lakukan benda yang sama. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, nanti kita akan kongsikan report kad saya secara atas talian dan secara fizikal. Tunggu nanti akan sampai rumah-rumah kalian semua. Dalam tempoh masa 4 tahun saya berkhidmat, kita berjaya membawa lebih 50 juta ringgit peruntukan pembangunan infrastruktur asas di Muar bagi kita semua. Pasar Parit Jawa baru, di stadium sekarang sedang naik taraf, hub anak muda. Bila saya berkhidmat sebagai menteri, kita peruntukkan 25 juta ringgit open tender. Yang terbaik dapat, saya tak tahu pun siapa yang menang. Tukar kerajaan 2 kali pun 25 juta itu masih ada. Tetapi kita kena pantau. Saya tak tahu siapa yang buat sekarang. Kerajaan dah bertukar. Desak mereka. Anak-anak muda dulu berjumpa saya, kata mereka nak futsal court baru, padang sintetik, ada swimming pool. Itu dana 25 juta ringgit yang kita dapat, kita peruntukkan. Pastikan bahawa projek ini siap. Boleh ke tidak? Menang atau kalah, tengok siapa yang bina, tengok siapa yang kawal. Pastikan bahawa siap, supaya anak muda di Muar, pakcik-makcik dapat menikmati infrastruktur sukan yang jauh lebih baik untuk anak-anak Muar. Saya nak kongsikan ini semua kerana politik yang ingin saya bawa adalah politik pembangunan, politik nilai, politik dasar, pembaharuan-pembaharuan yang dapat dinikmati oleh semua. Saya rasa masalah-masalah yang sedang melanda negara kita ini semua tahu. Daripada pilihan raya pada musim banjir, rasuah yang berleluasa, salah guna kuasa, semua tahu. Tetapi rakyat ingin melihat alternatif yang lebih baik. Saya berharap kepada pakcik-makcik warga Muar, dalam tempoh masa 4 tahun ini, dengan 2,000 tablet dan laptop diberikan, 35,000 food bank, 50 juta ringgit infrastruktur asas di bawah, 200,000 ringgit beasiswa SSPN kepada anak-anak muda Muar. Sedikit sebanyak track rekod saya itulah yang dijadikan penentu menang kalah saya di Muar. Tuan-tuan dan perempuan, pada tahun 2018, kalian memberikan saya tanggungjawab untuk berkhidmat. Memberikan saya peluang apabila orang lain tidak memandang saya langsung, untuk dipilih oleh kalian untuk berkhidmat di Parlimen Muar. Ini sudah 4 tahun. Saya kembali semula kepada tuan-tuan dan perempuan, pakcik-makcik semua. Keputusan di tangan anda. Keputusan berdasarkan kepada track record dalam tempoh masa 4 tahun ini. Apa yang saya boleh janjikan, walau apa pun keputusan yang dibuat oleh tuan-tuan dan perempuan, pakcik dan makcik sekalian, saya tetap akan bertekad untuk membela anak-anak Muar, bangunkan Muar, bela rakyat Malaysia, angkat martabat rakyat, make Malaysia a great country, negara yang maju, bermaruah, berintegriti, supaya akhirnya
anak-anak kita boleh menetap, bekerja di sini, membesar di sini dan bersara di sini. Itulah mua yang saya impikan. Terima kasih kepada semua yang hadir. Sampaikan salam saya kepada keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Terima kasih abang-abang polis ya. Lagi sekali berikan tepukan gemuruh kepada abang-abang polis yang banyak berkhidmat pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.